Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dipertemukan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Dan di waktu pagi ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita atas satu perkara yang sangat penting, iaitu menuntut ilmu syar'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, Nabi pernah berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keberkatan kepada umat Nabi pada waktu pagi mereka. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada umatku pada waktu pagi mereka. Tuan-tuan perempuan, di waktu pagi yang penuh dengan keberkatan, di hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, meletakkan keinginan pada hati kita untuk sama-sama menghadiri majlis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua insya-Allah. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Sihat? Tuan-tuan boleh duduk di tempat tak? Tak, saya rasa lebih senang sikitlah. Sebab kalau saya tak pandang, saya rasa serba salah. Kat depan, insya-Allah. Semua sihat tuan-tuan perempuan? Alhamdulillah. Pada pagi ni saya menggantikan Ustaz Kariman lah. Dan saya dimaklumkan Ustaz Kariman mengajar tafsir surah At-Taubah. Dan saya tak berhajat nak menyambung, sebab serahkan kepada beliau lah. Sebab beliau ada manhaj pengajaran beliau sendiri. Dan apabila saya diberikan peluang untuk menggantikan beliau, saya bercadang lah, kalau tuan-tuan puan-puan setuju, saya ingin berkongsi berkenaan tentang tafsir surah At-Takatsur. Surah yang pendek. Jadi saya bercadang tu, target saya mudah-mudahan selesailah tafsir surah At-Takatsur pertemuan kita. Mungkin ini pertemuan yang pertama dan terakhir, wallahu ta'ala alam. Sebab tu saya bercadang untuk kita sama-sama tadabbur satu surah yang pendek dan kita selesaikan insya-Allah. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita nikmat terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat terlalu banyak, sehingga mana kita sebagai hamba Allah taala, kita tak akan mampu bersyukur. Walaupun kita hendak bersyukur, tapi kita tak akan mampu bersyukur. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kamu, ya, kamu tidak akan terhitung. Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya, tuan-tuan perempuan mesti dah biasa dengar nama Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam kitab tafsir dia, Tafsir Quran Al-Azim, ketika mana beliau menafsirkan ayat ini, beliau katakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hamba-hambanya terlalu banyak nikmat, sehingga mana hamba-hamba itu tak akan mampu bersyukur. Ya? Banyak nikmat tuan-tuan. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir menukilkan juga perkataan Al-Imam Syafi'i ketika mana menafsirkan ayat ini. Kata Imam Syafi'i apa? Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hamba-hambanya terlalu banyak nikmat, tak lepas satu nikmat disyukuri, datang lagi pelbagai nikmat yang lain. Banyak sekali tuan-tuan. Dan apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika mana Nabi menyebutkan kebanyakan manusia ini kufur berkenaan tentang dua nikmat. Apa dua nikmat itu tuan-tuan perempuan? Kata Nabi, ni'matani maghmunun fihima kathirun minan nas. Terdapat dua nikmat yang mana kebanyakan manusia
tertipu dengannya, lalai dengan dua nikmat ini. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesihatan dan juga nikmat diberikan masa lapang. Berapa ramai hamba Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan, bila mana Allah Ta'ala berikan mereka kesihatan, mereka lupa kepada Allah. Bila mana Allah Ta'ala berikan mereka kelapangan masa, mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Dan jika Allah Ta'ala uji mereka dengan kesakitan, tuan-tuan, dan ketika itulah baru mereka akan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan bila kita sakit, tuan-tuan, ni umumnya, ya Allah, sakit ni, ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya, kan. Di dalam Islam, tuan-tuan, walaupun penyakit itu kita tak suka, tapi penyakit di dalam Islam pada pandangan Quran dan Sunnah, ia merupakan hadiah daripada Allah. Ya, walaupun kita tak suka penyakit tu, tapi kekadang dengan penyakit itulah kita akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umumnya bila mana kita sihat, kan? Kita sihat, mampu untuk pergi ke mana-mana, ya. Semua kita sihat, badan kita segar. Umumnya, tuan-tuan, ya, secara umumnya kita lupa kepada Allah. Kan? Bila mana yang perkara yang kedua pula, bila mana Allah Ta'ala berikan kita kelapangan masa. Umumnya bila kita ada kelapangan masa, kita lakukan apa dengan masa tersebut? Kita buang masa, na'udzubillah, kan? Kita tak manfaatkan masa kita. Dan bila mana satu ketika Allah Ta'ala uji kita dengan masa itu, kita dah sibuk, tuan-tuan. Tak sempat dah datang Yayasan Taklim nak mengaji, kan? Allah, ketika itu, dah lama saya tak pergi mengaji. Masya Allah, kan? Rakan-rakan kita yang dah biasa hadir pun tiba-tiba, mana fulan mana fulanah lama tak jumpa lah dalam kelas. Bila kita hubungi, kita WhatsApp ke, kita call, mana lama tak jumpa, saya sibuk lah, kan. Tuan-tuan, itu salah satu perkara yang Allah Ta'ala uji kita. Semoga Allah Ta'ala manfaatkan kita, insya-Allah, berikan kita kesihatan yang baik, berikan kita kelapangan masa untuk kita terus menuntut ilmu, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan dengan tafsir surah At-Takatsur, satu perkara lagi yang saya nak sebutkan. Kekadang kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekadang, tuan-tuan dan puan, kita lupa bersyukur pada Allah atas nikmat yang kita fikirkan nikmat itu seolah-olah bukannya nikmat. Faham tak maksud saya? Nikmat yang kekadang kita rasakan nikmat itu bukan nikmat. Apa contohnya, tuan-tuan dan puan? Saya saja tanya, tuan-tuan, supaya kita ada interaksi, supaya kita taklah mengantuk. Kan pagi, Masya Allah, aircon pun sejuk. Saya tanya-tanya tu, tuan-tuan, bukan nak tanya apa pun, supaya kita punya sel-sel otak bergerak, berfikir, kan. So kita taklah mengantuk dan tidur. Ya. Sejuk ni, tuan-tuan, biasa pagi-pagi ni pun memang di antara salah satu cabaran lah apabila mengajar ni, terutamanya tajuk apa? Tafsir Al-Quran. Baik. Jadi, tuan-tuan dan puan, apa contoh yang kekadang nikmat itu adalah nikmat, tapi kita rasa itu bukan nikmat. Apa contohnya? Barakallahu fiik, puan. Bangun daripada tidur, dapat bangun dengan baik, tuan-tuan, dapat buka mata, ya. Dapat ucapkan doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat besar tu, tuan-tuan, ya. Dapat buka mata, dapat baca doa, besar. Kan? Kebanyakan manusia umum yang buka mata ingat apa? Nak kerja apa, nak cari duit dan sebagainya, kan? Tapi kita bangun je, ingat Allah, alhamdulillah, kan? Itu nikmat yang kadang-kadang kita rasa itu bukan nikmat. Dapat buka mata, tuan-tuan, dapat diberikan nikmat Allah, roh kita dapat kembali ke jasad kita, nikmat. Lagi sebagai contoh, tuan-tuan dan puan, jari jemari kita yang boleh bergerak dengan mudah, kan? Kaki kita boleh bergerak, tuan-tuan, ya. Bangun tubuh badan kita boleh bangun. Sarapan pagi kita boleh menyuap makanan dengan tangan kita sendiri. Dapat merasa makanan, dapat makan sarapan pagi dengan makanan yang sedap. Itu semua nikmat yang sangat besar daripada Allah. Bila kita akan rasa itu nikmat, tuan-tuan? Bila mana Allah Ta'ala tarik nikmat itu, kan? Ya, tuan-tuan, bila mana kita ziarah orang yang sakit, kita lihat, ya, Allah Ta'ala uji dengan penyakit, na'udzubillah, Allah Ta'ala pelihara kita, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ya, Allah Ta'ala uji dengan penyakit stroke, kan? Separuh badan dia tak boleh nak bergerak, tuan-tuan, jari jemari dia tak boleh nak gerakkan dah, sama ada kiri ataupun kanan, wallahu ta'ala alam, kan? Mulut dia, mata dia yang sebelah ni tak berfungsi dah, kaki dia yang belah
Sebelah Allah Ta'ala alam kiri ataupun kanan tak berfungsi dah tuan-tuan. Sebelah je berfungsi. Ketika itulah ya Allah, baru kita akan rasa nikmat. Dan tiba-tiba dengan kehendak Allah Ta'ala, bila mana diuji dengan penyakit stroke itu, tiba-tiba yang tak boleh bergerak itu boleh bergerak 2-3 kali gerakan. Sebagai contoh, ni jari jemari dia ni boleh bergerak 3 kali je tuan-tuan. Gerak 1, 2, 3. Apa dia akan ucapkan? Alhamdulillah, jari saya boleh bergerak 3 kali gerakan. Subhanallah. Berapa lama Allah Ta'ala berikan kamu nikmat, jari-jari jemari kamu boleh bergerak dengan baik. Adakah kamu bersyukur pada Allah? Kaki yang tak boleh bergerak tu, tiba-tiba dengan kekuatan Allah Ta'ala berikan, dia boleh bangun tuan-tuan, berjalan 3 langkah je tuan-tuan. Tak payah 3 langkah tuan-tuan, 2 langkah. 1, 2, kemudian jatuh balik. Apa dia akan ucapkan? Alhamdulillah. Saya boleh bangun, saya boleh berjalan 2 kali. Kan dia nak khabarkan kepada semua orang, saya boleh berjalan 2 kali. Berapa lama Allah Ta'ala berikan kamu nikmat, kaki kamu boleh berjalan. Adakah kamu bersyukur pada Allah? Tuan-tuan, inilah di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita. Dan umumnya kadang kita tak sedar, itu bukannya nikmat. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita tuan-tuan perempuan untuk kita zahirkan ataupun sebagai satu amalan untuk kita bersyukur atas segala nikmat sendi-sendi ini. Apa dia? Apa dia puan? Barakallahu fiik. Semoga Allah berkati puan. Salat duha. Paling kurang berapa rakaat? 2 rakaat. Itu sebagai salah satu tanda kita bersyukur atas nikmat sendi-sendi ini tuan-tuan. Satu je sendi Allah Ta'ala tarik, habis dah kita. Ya, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tuan-tuan dah hafal ke doa ni? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW apabila Nabi nak zahirkan rasa kesyukuran Nabi, ya, atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka Nabi akan baca doa itu tuan-tuan. Saya tulis, tuan-tuan boleh salin So saya tak nak duduk kaku kat sini. Saya punya diri lemah macam. Jadi kena bergerak sikit. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Apa maksudnya, tuan-tuan puan-puan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal salih hamba-hambanya dapat disempurnakan. Ini di antara salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita boleh ambil tuan-tuan, kita boleh amalkan hari-hari insya-Allah. Dan tuan-tuan puan dah hafal ke doa ketika waktu pagi? Salah satunya yang Rasulullah SAW ajarkan kita untuk kita baca setelah selesai solat fardu subuh ataupun umumnya doa waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba barakallahu fiik wa amalan mutaqabbala. Biasa saya pergi mana-mana tempat tak banyak tahu, tuan-tuan memang dah rajin datang yayasan taklim ni, tahu alhamdulillah. Doa itu pun tuan-tuan, masya-Allah, doa yang sangat memberikan kita motivasi pagi ya, untuk kita jalankan kehidupan kita seharian. Semua dah salin ni. Dan daripada doa ini tuan-tuan, apa yang kita boleh pelajari ya? Maknanya dengan nikmat, dengan kurniaan daripada Allah, barulah kita akan dapat beramal. Barulah kita akan dapat menghadiri majlis ta'lim, dapat memanfaatkan masa-masa kita. Semua nikmat daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah salin tuan-tuan? Saya berikan masa tuan-tuan untuk salin. Okay. Boleh baca puan? Maaf tulisan saya ni cantik sikit. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi
tatimmus salihat. Tatimmu. Tatimmu. Tatimmu ada sabdu kat situ. Tatimmus salihat. Oh, tuan-tuan belajar tajwid. Oh, so kena baca dengan tajwid ni. Barakallahu fikum. Tatimmus salihat. Baik. Maksudnya segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi yang bi ni'matihi dengan nikmatnya tatimmus salihat. Amal-amal salih hamba-hamba Allah dapat disempurnakan. Tuan-tuan dan puan yang hadir pada pagi ini adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang terpilih, yang Allah Ta'ala ialah yang memberikan tuan-tuan dan puan nikmat untuk tuan-tuan dan puan hadir. Dah ya? Yang dengan nikmatnya amal-amal saleh hamba-hambanya dapat disempurnakan. Baik, hafal doa ni tuan-tuan dan puan ni, sampaikan pada orang lain. Semua kita semua dapat beramal, insya-Allah. Doa ni penting ya tuan-tuan ya. Doa harian tu penting sangat untuk kita hafal, untuk kita amalkan. Walaupun umumnya masyarakat kita memahami doa-doa ni untuk siapa? Doa-doa ni untuk siapa? Untuk anak-anak kecil kita, untuk cucu kita kan, yang belajar dekat pasti, Little Khalif, madrasah kan. Doa-doa mereka umumnya memandang doa-doa berpakaian, doa lepaskan pakaian, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa naik kenderaan. Ya. Sebab tu kadang-kadang sebelum naik kenderaan, adik tolong baca doa. Umi ayah nak dengar, nak cek. Kan, rupa-rupanya bukan umi ayah nak cek, umi ayah pun tak hafal. Taib, kena hafal tuan-tuan. Alangkah baiknya kalau kita jadikan kita contoh. Okey, adik, Along, Angah, umi ayah baca, Along dan Angah ikut tau. Kan lebih baik macam tu tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan pergi mana-mana, umumnya mereka menganggap doa-doa ni untuk siapa? Doa-doa ni untuk pelajar-pelajar tadika aja tuan-tuan. Sedangkan doa-doa ni untuk kita harian. Doa bangun tidur, doa sebelum tidur kan. Doa masuk rumah, doa keluar rumah. Allah. Penting untuk kita belajar doa yang kita hafal. Ya, semoga Allah berkati tuan-tuan perempuan. Baik. Kita masuk kepada surah yang kita nak bincangkan pada pagi ini, iaitu Suratul Takatsur. Dan terlebih dahulu kita sama-sama baca, dan saya rasa semua kita dah hafal. Cuma kita nak pelajarinya dan kita memahaminya dan kita tadabbur insya-Allah. Saya harap semua sama-sama dapat baca tuan-tuan. Tak kisah nak baca kuat pun, nak baca perlahan pun tak ada masalah. Yang penting semuanya ambil bahagian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah kamu lalai, janganlah demikian, kelak kamu akan mengetahui balasan perbuatanmu itu. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian janganlah kamu lalai, janganlah demikian, kelak kamu akan mengetahui balasan perbuatan kamu itu.
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah kamu lalai. 3 kali diulang tuan-tuan. Jangan demikian. Kelak kamu akan mengetahui tentang balasan perbuatan kamu bermegah-megahan tadi dengan ilmu yang yaqin. La tarawunnal jahim. Kemudian kalian akan melihat neraka jahim itu. Kemudian thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kelak kalian akan melihat balasan perbuatan kalian itu dengan mata yang yaqin, dengan ainul yaqin, dengan pandangan kamu yang yakin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kelak kalian akan ditanya berkenaan tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Tuan-tuan perempuan, surah At-Takatsur, surah yang pendek tetapi ia banyak memberikan pengajaran. Tuan-tuan perempuan, dan sebelum itu mungkin saya boleh sebutkan tadabbur Al-Quran ini, tuan-tuan perempuan, ia berbeza dengan tafsir tau. Tuan-tuan perempuan tahu tak perbezaan di antara tafsir dengan tadabbur? Tafsir hanya satu pihak je yang menafsirkan Quran. Maknanya seorang guru akan mengajar tafsir daripada kitab-kitab tafsir. Kalau tadaburnya tuan-tuan perempuan, ia berbeza. Ya? Ia lebih daripada itu, iaitu seorang guru mengajar tafsir, pada masa yang sama audiens ataupun pelajar itu mengambil subhanallah, nak guna apa? Perkataan apa yang sesuai digunakan? Join sekali dalam tadabbur tu. Maknanya mereka pun ada apa sebut? Bukan, sama-sama lah tuan-tuan perempuan. Maknanya saya melontarkan persoalan-persoalan, tuan-tuan perempuan berfikir, saling mempelajari. Barakallahu fiik. Itu maksudnya tuan-tuan. Maknanya saya sebelum hal itu, alhamdulillah kami ada pergi ke daurah berserta dengan umrah dekat Arab Saudi lah. Jadi ketika itu kami ada join satu program tadabbur Al-Quran. Sebelum ni saya mengajar tafsir tuan-tuan, dan saya beranggapan bahawa tafsir tu sama dengan tadabbur. Rupanya ia berbeza. Kemudian dijelaskanlah kepada kami oleh syekh tu, tadabbur ni ia kena semua orang berinteraksi tuan-tuan. Semua orang ambil bahagian, bukan seorang sahaja yang berkata-kata menyampaikan, yang lain dengar, tak. Yang lain pun kena ambil bahagian sekali. Itu tadabbur. Maknanya bila mana, dan ia tak keluar daripada ruang lingkup tafsir tuan-tuan ni. Bukan kita menafsirkan Quran dengan akal kita, tidak. Ia tetap dalam ruang lingkup merujuk kitab-kitab tafsir mu'tabar. Itu tadabbur maksudnya. Dan ia lebih banyak mendatangkan manfaat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran apa? Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walaupun ayat itu ditujukan kepada orang kufur, tetapi umumnya kita orang beriman yang mempelajari Al-Quran, sepatutnya lebih-lebih lagi kita kena tadabbur Al-Quran. Surah At-Takatsur ini tuan-tuan perempuan di antara surah yang penuh dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Ya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan umumnya manusia ini mereka bermegah-megah. Ya, bermegah-megah. Sombong. Disebabkan mereka bermegah-megah itu, sama ada dengan kemewahan dunia, sama ada dengan kedudukan, sama ada dengan keturunan, sama ada dengan bangsa dan sebagainya, sehingga mana menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mengumpul harta, ya, sehingga menyebabkan mereka lupa kepada Allah. Tuan-tuan perempuan, kehidupan kita dekat dunia ni, kehidupan kita berapa lama? Umumnya di kalangan manusia, berapa lama tuan-tuan perempuan? Berapa? 60 tahun. Bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Imam Az-Zahabi rahimahullah. A'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini di antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum ma yujawizu dhalik. Wa aqalluhum ma yajuzu dhalik, atau kama qala. Sedikit sahaja daripada kalangan mereka lebih daripada itu. Maknanya umur kita ni tuan-tuan perempuan sampai itu je, 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit sahaja daripada kalangan kita tuan-tuan lebih daripada itu. Maknanya apa?
Pendek, itulah umur kita dekat dunia ini. So itu di kalangan para ulama, mereka ada yang membahagikan umur manusia kepada 3 bahagian. Ya, mereka membahagikan umur manusia 3 bahagian. Ada bot ni tuan-tuan, so saya nak kena manfaatkan. Para ulama membuat garisan lebih kurang macam ni tuan-tuan ya. Gambaran, sekadar gambaran segitiga. Kemudian digariskan di sini, kemudian digariskan di sini. Dan umur manusia ni para ulama bahagikan kepada 3 bahagian. Ni peringkat yang pertama, ni peringkat yang kedua, ni peringkat yang ketiga. 3 peringkat dia. Baik. Peringkat yang pertama, umur berapa tahun? Bermula kita lahir sehingga berumur berapa tahun? Berapa? 20 tahun. Baik. Masuk peringkat yang kedua, umur berapa tuan-tuan puan? 21 hingga barakallahu fiik 40 tahun. Okey. Peringkat yang ketiga, dan ini adalah peringkat yang terakhir. Umur berapa? 41 hingga 60 tahun. Kenapa sampai 60 je? Kan Nabi sebut dalam hadis, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 hingga 70. Wa aqalluhum aqal, sangat sedikit, terlalu sedikit daripada kalangan mereka ni lebih daripada 70. Kita berada di mana? Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Okey. Taib. Kemudian para ulama menjelaskan tuan-tuan puan-puan ketika mana mereka nak berkongsi apa faedah daripada pembahagian-pembahagian ini, mereka bertanya. Peringkat yang pertama, kita habiskan umur kita buat apa? Belajar. Zaman ni pun sama tuan-tuan. Wallahu ta'ala, zaman tuan-tuan puan-puan dulu bagaimana? Sekarang ni belajar. Kan? Mak ayah kita akan usahakan untuk kita masuk belajar tadika, rendah, menengah, masuk universiti. Kan? Apa jua bidang lah. Ya? Dan Alhamdulillah, zaman kini ni umumnya masyarakat kita dah tahu betapa pentingnya agama di dalam kehidupan peribadi seorang Muslim. Jadi umumnya memang sekarang ni berbondong-bondong umum masyarakat nak menghantar anak mereka untuk belajar agama. Walaupun di sana terdapat perbezaan tuan-tuan, tetapi tuan-tuan perempuan, kalau zaman dahulu saya tanya saya punya family ataupun ayah, mak ayah saya dulu nak hantar anak belajar agama ni tuan-tuan, ni satu perkara yang sangat berat. Dan sehingga kalau zaman dulu ni perkongsian mereka lah, kalau anak tu bermasalah, mereka akan diugut dengan apa? Kalau tak lulus dengan baik, umi ayah hantar kamu ke madrasah. Umum macam tu dululah tuan-tuan perempuan. Sehingga ditakutkan anak itu untuk belajar agama. Kalau teruk sangat, baru hantar pergi madrasah, baru hantar pergi ma'at tahfiz, baru hantar pergi belajar agama. Dulu tuan-tuan. Zaman kini tidak. Alhamdulillah. Semua orang dah mengetahui betapa pentingnya agama itu di dalam peribadi seorang Muslim. Hari ini berbondong-bondong ada orang hantar anak-anak mereka untuk belajar agama. Tak ada masalah pun tuan-tuan nak usahakan untuk anak-anak kita, cucu kita menjadi seorang doktor. Yang paling penting, mula-mula asas tu, kita kena usahakan mereka menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Setelah mereka dah ada asas agama yang kuat, hantarlah pergi mana-mana. Nak jadi doktor, nak jadi engineer, tak ada masalah tuan-tuan puan-puan. Ya? Dan sekarang Masya Allah telah tumbuh bagai cendawan pusat-pusat pengajian agama. Bahkan dah ada sekolah-sekolah integrasi kan. Itu salah satu perkara yang sangat positif tuan-tuan. Taib. Umumnya kita habis masuk umur peringkat pertama belajar. Taib. Masuklah peringkat yang kedua tuan-tuan puan-puan. Apa yang kita lakukan? Bekerja. Ya, kemudian berkeluarga ya. Kita dah mempunyai zuriat insya-Allah. Kemudian peringkat yang kedua inilah umumnya manusia mereka akan berhempas pulas menghabiskan masa-masa mereka untuk apa? Untuk bina ekonomi keluarga mereka, betul? Nak beli rumah, nak beli kereta, nak buat persiapan untuk masa hadapan. Masa hadapan tuan-tuan ada koma masa hadapan. Sama ada masa hadapan untuk dunia ataupun masa hadapan untuk akhirat. So ketika itu tuan-tuan, disebabkan terlalu sibuk berfikir tentang urusan dunia, sehingga umumnya manusia lupa kepada Allah.
Kan, siang kerja, malam over kerja lagi tuan-tuan. Bisnes lagi. Pusing nak cari apa? Nak kumpul. Sehingga kadang-kadang menyebabkan lupa kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Baik. Habislah peringkat yang kedua tuan-tuan. Masuklah peringkat yang ketiga. Dan peringkat yang ketiga, peringkat yang terakhir. Buat apa tuan-tuan? Umumnya manusia itu bekerja lagi. Kerja lagi tuan-tuan. Pencen sekarang umur berapa? 60. Subhanallah. Kalau boleh pension lebih awal tuan-tuan. Tak ada masalah pun kan? Lebih awal pension. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita dah tak ada masalah, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki kita berkat. Dah sampai 41 tu tuan-tuan, puan-puan, InsyaAllah ta'ala kita dah ada ekonomi yang stabil, InsyaAllah. Dah ada simpanan yang baik, ya? Mungkin dah ada rumah, walaupun bukan rumah kita, rumah bank kan, masih berhutang, tapi paling kurang pun dah ada dah insya-Allah semasa tu kan, dah ada simpanan yang baik umumnya kan. Tak perlulah kita nak terlalu berempas pulas tuan-tuan. Seakan-akan apa? Kita nak hidup dekat dunia ni ratusan tahun. Baik. So, ada yang di kalangan umat ni tuan-tuan bekerja lagi sehingga lupa tuan-tuan, sampai 60 masih lagi sibuk nak kumpul harta, nak kumpul, lupa kepada Allah Ta'ala. Tak mengenal pun majlis-majlis ta'lim, tak mengenal pun rumah-rumah Allah Ta'ala, tak mengenal majlis-majlis ta'lim untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Dan di kalangan umum manusia pun ketika inilah Allah Ta'ala berikan keinginan pada hati mereka untuk sedar bahawasanya, ya Allah, saya hidup dunia ni kejap je. Siapa pun saya, apapun kedudukan saya akan kembali kepada Allah. Apa yang saya akan bawa? Tak ada apa-apa. Baik, sampailah 60 tahun tuan-tuan. Dah sampai 60 tahun tu, bila-bila masa saja. On call Tuan Haji, bila-bila masa saja kita akan kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umum tuan-tuan lihat akhir zaman ni, kebanyakan manusia bawah 60 dah kembali pada Allah. Kebanyakan. Dan kita boleh katakan jarang-jarang jugalah. Ni ataupun kadang-kadang jugalah kan. Lebih daripada itu. Ya. Tapi kalau tuan-tuan puan nak lihat orang 60 tahun ke atas ni, nak lihat kat mana? Jumpa mereka kat mana biasanya? Dekat masjid insya-Allah. Syabab, mana pemuda-pemuda? Sibuk menuntut ilmu kot Baik, ala kulli hal tuan-tuan, kita berada di mana? Baik, kemudian umur kita berada di mana dan Allah Ta'ala letakkan ketika ini kita berada di mana. Jika kita ketika ini Allah Ta'ala letakkan kita pada majlis ta'lim, dekat dengan rumah Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, kita wajib bersyukur pada Allah. Ketahuilah tuan-tuan dan puan, ada yang di kalangan manusia yang umur seperti mana kita, tetapi mereka tak mengenal pun Allah. Mereka tak ada keinginan pun nak belajar agama, tak ada keinginan pun nak betulkan tajwid dalam bacaan Quran mereka, tak ada keinginan pun nak memahami kalam Allah, tak ada keinginan pun nak sama-sama sibuk menghabiskan umur mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masih sibuk nak kumpul harta, nak enjoy lagi tuan-tuan. Masih sibuk nak join program-program kilauan emas. Tak tengok pun, saya tengok iklan je. Tak tengok macam tu je. Tapi bila kita tengok, subhanallah, musibah tuan-tuan. Itu musibah yang sangat besar. Tuan-tuan pun jangan ada keinginan nak join ni. Gurau je, masya-Allah. Allah pelihara kita semua insya-Allah. Tuan-tuan, dikala umur dah lanjut, tapi masih ada keinginan nak join program-program seperti itu, musibah. Ustaz, saya ada suara yang merdu. Gunakanlah untuk membaca kalam Allah. Ya Allah, dah ada cucu masih hidup. Ya salam. Musibah tuan-tuan. Musibah yang sangat besar. Ingat, ya, kita dah nak pergi dah ni. Ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Habislah tuan-tuan ya. Kemudian saya sebutkan perkara ini tuan-tuan sebab ia berkaitan dengan surah ini. Rasulullah SAW, dan ini juga merupakan di antara asbabun nuzul, sebab turunnya surah At-Takatsur ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, satu ketika Rasulullah SAW bersabda, menukilkan firman Allah Ta'ala, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kemudian Nabi SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali. Ya? Kemudian anak Adam itu berkata, hartaku. Qal, wa halaka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Ya? Ketika mana anak Adam itu berkata, manusia itu berkata, ini hartaku.
Saya tambah tuan-tuan ni, ini rumahku, ini simpananku, ini keretaku, ini harta, ini tanah, ini pelaburan, ini semua aku yang punya. Kata Nabi, tidakkah mereka mengetahui mereka hanya memiliki 3 perkara? Apa yang kita miliki tuan-tuan? Yang pertama kata Nabi SAW, makanan yang kita makan. Sehinggalah makanan itu rosak dan hancur, menjadi najis, kita buang. Itu harta kita yang pertama. Harta yang kita yang kedua apa? Pakaian yang kita pakai. Sehinggalah pakaian itu rosak, lusuh, kita tak boleh nak guna, kita buang. Itu harta kita, pakaian kita. Selagi mana pakaian kita masih elok, masih boleh digunakan, bukan pasti lagi kita punya. Sebab apa? Kita dah menemui kematian, apa yang kita akan bawa? Kain kafan tuan-tuan, baju kita tak bawa, akan disimpan dengan elok di almari pakaian kita. Setelah kita meninggal dunia dalam satu tempoh, maka pakaian-pakaian kita akan bahagikan, diwakafkan. Ya? Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, ataupun harta yang kamu keluarkan, yang kamu sedekahkan, yang mana satu yang akan memberikan manfaat berterusan. Itu je lah harta kita tuan-tuan. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan selain daripada 3 perkara tadi, makanan, pakaian dan juga harta yang kita sedekahkan, disebut apa? Tarikuhu linnas, harta peninggalan waris. Ya, baik. Saya nak sebut hadis tu, kemudian saya nak sambung balik. Agak-agaklah tuan-tuan perempuan, sepanjang umur hidup kita kan, berapa umur kita memiliki rumah kita sendiri, kita memiliki kereta kita sendiri, kita memiliki ekonomi, maknanya ekonomi yang sangat baiklah. Maknanya apa? Kita hidup tak ada hutang, kita bebas daripada hutang. Umur berapa? Agak-agaklah tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan, zaman tuan-tuan bagaimana? Kalau zaman kini, umur ini ikut saya punya pemantauan lah. Mungkin pemantauan saya berbeza dengan tuan-tuan perempuan. Saya melihat daripada sudut family saya lah. Umumnya akan bebas hutang umur berapa? 55 tahun ke atas. Umumnya. Ini sekadar yang biasa lah, yang biasa. Kalau orang meniaga tu lain lah. Kalau memang ada mewarisi harta yang dulu-dulu pusaka lain. Mereka lebih awal lah dan sebagainya. Ini umur masyarakat umum. Baik. Dah sampai umur 55 tahun tuan-tuan. Nak mati berapa tahun lagi? Kalau ikut umur Nabi Muhammad SAW berapa tahun? 63 tahun kalau ikut kalender Masihi. Kalau ikut kalender Hijrah berapa tahun? 61 tahun. Rasulullah SAW wafat. So daripada 55 tahun hingga 61 tahun, kita nak hidup berapa lama tuan-tuan? Lebih kurang 6 tahun je. Lebih kurang 6 tahun sahaja kita duduk rumah kita. Simpanan kita, kereta kita, harta kita, apa jugalah kita ni. Sampai masa nanti tuan-tuan perempuan, semua itu kita akan tinggalkan. Betul? Semua itu kita akan tinggalkan. Ya. Apa yang kita akan bawa? Amalan kita tuan-tuan. Harta-harta yang kita simpan, yang kita buat dan sebagainya macam-macam lah, itu semua bukan milik kita. Selagi mana kita tak manfaat, kita tak gunakan untuk kita. Ia milik siapa? Milik waris kita. Sebab itu di kalangan para ulama, mereka mengingatkan, wahai manusia, di samping kamu buat persiapan harta untuk warisan kamu, jangan lupa buat persiapan simpanan harta diri kamu sendiri. Walaupun manusia ini untuk diri dia sangat kedekut, tetapi untuk warisan dia, tak apa, kumpul. Tapi untuk diri dia, untuk simpanan akhirat dia sendiri, untuk dia keluarkan harta untuk dia sendiri, sangat kedekut. Walhal itulah harta dia. Tuan-tuan perempuan, walaupun zahir pandangan mata kita, bila mana kita keluarkan harta kita, orang lain dapat manfaat, betul? Tetapi sebenarnya yang kita keluarkan itu, itulah kita punya. Bila kita akan dapat hasil? Bila kita akan dapat dividen? Bila? Di akhirat nanti tuan-tuan. Semua yang kita simpan, itu tak pasti lagi. Kalau waris kita gunakan dengan baik, alhamdulillah. Kalau sebaliknya, perkara ini kita kena fikirkan tuan-tuan perempuan. Gunakanlah harta kita untuk kita. Pada masa yang sama, jangan lupa untuk warisan kita. Walaupun manusia umumnya untuk waris, mereka tak kisah tuan-tuan perempuan. Tapi untuk mereka lupa. Ya? Sampai masa kita akan kembali pada Allah. Ya? Dan kejayaan kita yang sebenar apa tuan-tuan perempuan? Apa kejayaan kita yang sebenar?
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti dan pasti akan menemui kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pasti dan pasti mereka akan melihat setiap balasan perbuatan mereka pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah Ta'ala selamatkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia telah berjaya. Itu kejayaan kita yang sebenar, tuan-tuan. Hakiki punya kejayaan apa? Dimasukkan Allah ke dalam syurga, diselamatkan daripada neraka. Kemudian Allah Ta'ala sambung, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dekat dunia ini melainkan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang menipu. Kejap je tuan-tuan kita hidup. Ya? Dan ingat mati ni tuan-tuan, kita kena selalu diingatkan dan kita kena selalu ingat. Kan Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi apa? Akthiru dzikru hadhimil ladzat. Perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan, iaitu kematian. Dan kematian ini tak mengenal usia, tuan-tuan perempuan. Dia tak mengenal siapa. Yang mana? Hadis. Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan, pemutus kelazatan, iaitu kematian. Kematian itu tidak mengenal usia, tuan-tuan. Kematian itu tidak mengenal penyakit. Bila mana sampai masa, ia akan datang tanpa dimaklumkan kepada kita bila dia akan datang. Ya. So itu kita kena selalu ingat kematian itu. Baik. Ala kulli hal, tuan-tuan perempuan, bagaimana persiapan kita untuk menemui kematian? Apa simpanan kita untuk diri kita untuk akhirat? Baik. Itu yang pertama. Umumnya manusia ini, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Salih Al-Utsaimin dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Juz' Amma, umumnya manusia ini disebabkan kesibukan mereka, disebabkan kelalaian mereka, disebabkan mereka berbangga-bangga dengan apa yang mereka ada, menyebabkan mereka lalai kepada Allah. Kemudian sampai bila mereka lalai? Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah mereka masuk ke dalam kubur. Dan digunakan perkataan zurtumul kat situ, tuan-tuan. Asal perkataan bahasa Arab zara yazuru ziarah. Ziarah itu perkataan bahasa Arab, walaupun kita dah guna dalam bahasa Melayu. Kubur itu tempat untuk kita ziarah, tuan-tuan. Tempat ziarah ni bukan untuk selama-lamanya kita kat situ, sekejap je. Ya? Walaupun orang umumnya mengatakan bila mana orang itu meninggal dunia, dia dah pergi ke tempat rehat untuk apa? Mudah-mudahan dia dah berehatlah kat situ selama-lamanya, kan. Walhal kubur bukan tempat selama-lamanya. Tempat ziarah kejap je, tuan-tuan. Akan sampai satu masa dibangkitkan semula. Dan umumnya manusia ini mereka berbangga-bangga dengan apa yang mereka ada, sehinggalah mereka nak menemui kematian. Sehingga dah nak mati, tuan-tuan. Dah sangat tua dah ni, kan. Tapi umumnya manusia itu masih mempunyai angan-angan yang terlalu panjang. Sehingga Ibn Salih Ibn Utsaimin rahimahullah ketika mana menafsirkan ayat ini, dia kata apa? Sehingga mana, tuan-tuan perempuan, jangan pelik dan jangan hairan bila mana ada orang yang berumur 80-90 tahun tetapi dia mempunyai angan-angan yang tidak pernah difikir oleh seorang yang berumur 15 tahun. Panjang angan-angan. Ya? Sehingga nak masuk ke dalam kubur, mereka masih lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala tegah kita, janganlah kamu lalai, jangan kamu lupa, jangan kamu bermegah-megah, jangan. Kelak kamu akan mengetahui balasan perbuatanmu itu. Ya? Balasan apa? Balasan bermegah-megah tadi. Kemudian Allah Ta'ala ulang lagi, tuan-tuan perempuan, ayat yang seterusnya, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian janganlah kamu lalai, janganlah kamu bermegah-megah. Ya? Kelak kamu akan mengetahui balasan perbuatan kamu itu. Kali ketiga Allah Subhanahu wa taala ulang, tuan-tuan perempuan, kalla, kalla, kalla. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah kamu lalai.
Janganlah kamu bermegah-megah. Kelak kalian akan melihat, mengetahui balasan perbuatan kalian dengan ilmu yang yakin, pengetahuan yang pasti. Ya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya, la tarawunnal jahim. Kelak kalian akan melihat dengan pandangan mata kalian. Kelak kalian akan melihat neraka jahim itu. Neraka jahim ni tuan-tuan puan-puan, khusus kepada siapa? Khusus kepada mereka-mereka yang bermegah-megah dengan kemewahan. Neraka ada pelbagai nama tuan-tuan. Neraka ada berapa pintu? 7 pintu. Syurga 7 ke 8? 8 tuan-tuan. Kenapa perbezaan itu ada? Syurga 8, apa tandanya? Syurga 8, neraka 7. Apa tandanya? Tandanya apa tuan-tuan dan puan? Rahmat Allah Ta'ala itu mengatasi kemurkaan Allah. So ada syurga banyak berbanding neraka. Dan nama-nama neraka ada pelbagai. Neraka jahim. Neraka apa lagi? Neraka jahannam. Neraka apa lagi? Neraka apa puan? Tak dengar. Neraka wail. Fawailul lil musallin. Bila mana puan sebut neraka wail tu, saya teringat tuan-tuan, ketika mana para ulama mufassirin menyebutkan penafsiran Quran itu, ayat itu, suratul Ma'un. Tuan-tuan puan, kita hidup kat dunia ni, kita beramal dan beramal dan beramal. Kita jangan lupa berharap pada Allah agar Allah Ta'ala terima amal kita. Sebab apa? Terdapat di kalangan hamba Allah Ta'ala mereka yang menghabiskan umur mereka dengan mentaati perintah Allah umumnya, tetapi amalan mereka ditolak oleh Allah. Bahkan orang yang salat pun diancam dengan neraka pada ayat itu. Fawailul lil musallin. Maka neraka wail bagi orang-orang yang salat. Maknanya walaupun manusia mengatakan tak apalah saya macam ni, tak apalah saya macam ni, tak apalah saya macam ni, yang penting saya salat. Orang yang salat pun jangan ingat selamat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, terdapat orang yang salat tuan-tuan selama 60 tahun. Dia salat 60 tahun, tapi tak ada satu solat dia pun Allah Ta'ala terima. Bayangkan, ini 60 tahun salat. Kita pun tak tahu sampai tak umur kita 60 tahun. Ya, tapi dia tolak. Rugi kan? Ya, maknanya sebab itu kita kena terus menuntut ilmu tuan-tuan. Kita kena sesuai amalan kita sesuai sunnah Nabi SAW supaya amalan kita diterima, dan jangan lupa berharap agar Allah Ta'ala terima amal kita. Kalau tak, rugi, sia-sia kita. Ya. Kemudian la tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka jahim itu. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian akan melihat dengan pandangan yang yakin, dengan mata yang yakin neraka jahim itu. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullah menukilkan satu perumpamaan yang sangat menarik tuan-tuan dan puan. Ketika mana beliau berkomentar tentang ayat ini, beliau memberikan satu perbezaan di antara ilmu yang yakin, pengetahuan yang pasti, dan ainul yakin, pandangan yang pasti. Beliau membuat satu perumpamaan seperti apa? Apabila kita nak merasai madu. Madu tuan-tuan, madu. Bukan merasai madu bermadu, tak, madu. Tu yang saya tu. Merasai madu, madu. Bukan merasai dimadukan, bukan. Madu. Kita dah mengetahui dengan pasti kan, madu itu manis. Bermadu itu manis. Allah Ta'ala. Madu itu manis. Kita dah tahu tuan-tuan puan-puan, bermadu pula. Madu itu manis kan? Kita dah yakin, dah tahu, pengetahuan untuk umum, madu ni rasa dia manis. Itulah ilmu yang yakin. Tapi ainul yakin ni, kita ambil madu tu depan mata kita, kita rasa. Itu perbezaan. Faham tak? Beza ilmu yakin dengan ainul yakin. Madu itu kita tahu rasanya manis, kita hanya mengetahui, tapi kita tak rasa lagi. Tapi yakin, mata yakin ni apa? Rasa ambil madu tu, rasa. Oh, manis. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang lupa, lalai, bermegah-megah dengan kemewahan dunia ini, mereka akan melihat dengan pandangan mata mereka balasan perbuatan mereka itu di neraka jahim. Neraka ni tuan-tuan, bukan satu perkara yang kecil. Kadang orang kata apa? Tak apalah, saya Muslim, saya buat dosa maksiat, auzubillah, Allah musta'an.
Tak apalah, paling kurang pun nanti saya masuk neraka, satu masa nanti masuk syurga juga. Ingat neraka tu apa? Subhanallah. Dekat dunia ni kita masak tuan-tuan kan, kita masak, kita tak bakar pun tangan kita. Dia punya apa, dia punya haba-haba pun, ya Allah, dah panas kan. Itu pun kita rasa panas. Ini pun pula kita nak bakar diri kita dalam neraka. Tuan-tuan puan, ada satu buku sangat baik, kalau tuan-tuan puan boleh miliki, boleh baca. Ikut keselesaan tuan-tuan puan, ya, ada yang selesa dengan bahasa Inggeris, cari terjemahan bahasa Inggeris. Yang boleh berbahasa Arab lebih baik baca bahasa Arab. Yang tak boleh, cari terjemahan Melayu ke Indonesia ke. Yang penting kita baca. Satu buku yang sangat baik tuan-tuan, judulnya Takhwifun Nar. Takhwifun Nar ataupun terjemahannya tu apa tuan-tuan puan, kedahsyatan neraka. Karangan siapa? Karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ibn Rajab Al-Hambali. Ya? Indonesia ada. Oh, English saya tak pasti pun. English Indonesia dah ada. Dia jelaskan berdasarkan Quran dan hadis berkenaan tentang sifat-sifat neraka itu. Saya nak kongsikan beberapa buah hadis. Tuan-tuan dan puan, neraka tu, penduduk neraka, ya, gigi geraham dia berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, gigi geraham kan. Besarnya sebesar apa? Sebesar Bukit Uhud, Jabal Uhud. Tuan-tuan yang pergi haji, pergi umrah, dah tengok kan Jabal besar tu tuan-tuan, Jabal Uhud. Itulah besar gigi geraham penduduk neraka. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab ni, jarak di antara bahu kanan hingga ke bahu kiri ni 3 hari perjalanan dengan kenderaan yang pantas. Bayangkan. Boleh bayangkan tak? Subhanallah. 3 hari perjalanan. Saya asal Sabah tuan-tuan puan. Naik kapal terbang tu daripada KLIA ke Tawau 2 jam 45 minit. Tak ada kenderaan darat, tak ada, laut pun tak ada. So kena kapal terbang je. Itu pun dah jauh sangat tu. Itu pada 2 jam 45 minit. Ni 3 hari perjalanan punya besar tu penduduk neraka. Ya? Tebal kulit penduduk neraka tuan-tuan. Tebal kulit penduduk neraka, 3 hari perjalanan. Besar tak besar? Boleh terbayang tak punya besar tu? Persoalannya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala besarkan tubuh penduduk neraka? Mengapa? Sebab apa? Ya? Barakallahu fiik. Supaya tak ada satu ruang dalam tubuh badan itu melainkan merasakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Dahsyat neraka ni, Allah Taala pelihara kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya berkenaan tentang nikmat yang Allah Taala berikan kepada kalian. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab tafsir dia, tafsir Juz'u Amma, ketika mana beliau menafsirkan ayat ini, beliau menukilkan satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Satu ketika tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma keluar rumah, ya, disebabkan mereka rasa terlalu lapar sangat tuan-tuan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, bertemu dengan mereka dekat luar. Nabi tanya, kamu keluar kenapa? Kenapa kamu keluar? Ya Rasulullah, kami berasa sangat lapar. Tuan-tuan, kita punya pemimpin di kalangan daripada Nabi SAW, Khulafaur Rashidin Al-Mahdiyin, perut mereka pernah rasa lapar tuan-tuan. Kemudian Rasulullah SAW, saya pun bersabda, saya pun berasa demikian. Allah. Kemudian, jomlah ikut aku, kata Nabi. Kemudian Rasulullah SAW pergi ziarah satu rumah tuan-tuan dan puan, ya, daripada kalangan Ansar, ya. Kemudian disambut oleh isteri kepada fulan tersebut. Maka isteri kepada sahabat tersebut mengatakan, marhaban wa ahlan, selamat datang, ahlan, selamat datang ya Rasulullah, dengan 2 orang sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, aina fulan? Kan suami ni, mana fulan?
Kemudian isteri dia berkata, zahaba yasta'dhibu lana minal ma'. Dia keluar, dia nak ambil air untuk kami. Kemudian ketika mana pulang tuan-tuan dan puan sahabat Ansar itu, Masya Allah, dia sangat gembira, ada tetamu yang sangat hebat, sangat besar datang ke rumah dia. Kemudian subhanallah, dimuliakan Rasulullah SAW dengan dua orang sahabat itu, tuan-tuan dan puan. Kemudian disembelih, ya, kambing tak silap saya, wallahu ta'ala alam, kambing untuk Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka pun makan, Masya Allah. Kemudian mereka pun makan, sehinggalah mereka kenyang, alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum, "Walladhi nafsi biyadihi la tas'alunna an hadzal na'im yaum al-qiyamah." Ya. Demi nyawa Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Kamu keluar daripada rumah kamu dalam keadaan lapar dan kamu dapat diberikan Allah makanan dan kamu merasa kenyang. Dan itu akan ditanya pada hari kiamat. Subhanallah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat-nikmat ni tuan-tuan puan daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kesemua nikmat yang kita ada tuan-tuan puan, nikmat datang daripada siapa? Daripada Allah. Allah yang berikan kita nikmat. Yang berikan kita kemewahan, kekayaan, rasa kesenangan. Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah, tuan-tuan. Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk berikan. Pada masa yang sama, sekelip mata ya Allah Ta'ala boleh tarik. Ya, Allah Ta'ala yang Maha berkuasa, Allah Ta'ala yang Maha kaya. Semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena sedar bahawasanya saya ni hamba Allah. Apa yang saya miliki ini milik Allah. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada saya untuk saya menggunakan dengan sebaik yang mungkin. Tuan-tuan puan, tak ada masalah untuk kita memiliki harta yang banyak. Tak ada masalah. Gunakan harta kita untuk bantu kaum muslimin. Seperti mana Abu Bakar Siddiq, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf. Sahabat-sahabat yang sangat kaya raya ni, tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang mereka gunakan untuk harta mereka? Bantu kaum muslimin, bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Barulah harta kita itu akan menjadi harta yang bermanfaat. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, jika kita memiliki segala-galanya yang dekat dunia ni, ya, tetapi kalau kita tak ada agama, tak ada apa pun tuan-tuan dan puan. Ketenangan itu tak akan ada kita rasa. Manusia dekat dunia ni, mereka inginkan ketenangan, betul? Dan mereka sentiasa mencari ketenangan. Ketenangan itu di mana, tuan-tuan dan puan? Maha adil Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala letakkan ketenangan itu di mana? Di hati-hati manusia. Di hati-hati manusia. Allah Ta'ala tak letakkan ketenangan pada harta yang banyak, kemewahan, pangkat, kedudukan. Tidak. Ketenangan itu Allah Ta'ala letakkan pada hati-hati manusia. Orang kaya pun boleh tenang, orang miskin pun boleh tenang, semua manusia boleh tenang. Dengan apa? Dengan cara mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah. Kalau mereka ada segala-galanya tetapi mereka jauh daripada perintah Allah, tak ada apa-apa, tuan-tuan. Tak ada apa-apa. Sebab apa? Ketenangan itu tak boleh dibeli, tuan-tuan. Tak ada nilai ketenangan itu, nilai harta tak ada. Tapi ketenangan itu bila mana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, surah At-Takatsur ini surah yang sangat baik untuk kita terus pelajari. Kita belajar lagi, tuan-tuan, supaya kita sentiasa diperingatkan. Dan itulah keutamaan kita terus mempelajari Quranul Karim. Dan Quran ini, tuan-tuan, memberikan kelembutan pada hati kita. Ya. Tadabbur Al-Quran itu memberikan manfaat yang sangat besar. Berbanding kita hanya membacanya tetapi kita tak memahaminya. InsyaAllah ta'ala pahala kita akan dapat, tuan-tuan. Tetapi pahala yang lebih besar daripada itu, iaitu pahala kita memahami Al-Quran, kita tak dapat. Kalau tuan-tuan baca sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kebanyakan mereka, tuan-tuan, mereka mendengar bacaan Quran, mereka memeluk Islam. Adakah mereka mendengar sekadar mereka dengar tak faham? Tidak, mereka faham. Dan kita pun kena usaha untuk memahami Al-Quran. Dan saya mengucapkan barakallahu fikum, semoga Allah berkati tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan hadir ke kelas-kelas ini pun di antara salah satu bentuk usaha untuk memahami kalam Allah. Paling kurang pun kita ada satu jawapan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada usaha juga ya Allah untuk memahami kalam Allah. Kan? Di kala manusia hari ini sibuk mempelajari Al-Quran sekadar untuk apa? Untuk dibaca dengan baik, kan? Itu satu tuntutan, tuan-tuan perempuan, untuk dilakukan. Tapi musabaqah, tadarus, tapi bukan sekadar itu Quran ini, tuan-tuan perempuan. Bukan sekadar untuk kita bacakan dengan berlagu di hadapan orang lain, kemudian kita akan dipuji, sedap punya bacaan. Bukan sekadar itu Quran ini. Quran ini untuk kita apa? Ambil pengajaran. Ya? Quran ini apa? Untuk kita ambil pengajaran. Kan ayat yang kita biasa dengar semasa bulan Ramadan. Tetapi ayat itu juga menceritakan tentang apa sebenarnya hak bagi Al-Quran ini. Apa sebenarnya manfaat Quran ini? Apa ayat Quran itu? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran yang menjadi apa? Petunjuk kepada manusia. Pembeza di antara hak dengan yang batil. Kita kena faham Al-Quran. Tuan-tuan perempuan, teruslah usaha untuk memahami Al-Quran ini. Supaya kita dapat mempelajarinya, kita dapat menghayatinya, kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita. Ya, tuan-tuan perempuan, lihat tak satu video yang sangat baik. Viral juga tu dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat Telegram. Satu video pelajar Indonesia, kanak-kanak lagi, tengah ikut satu musabaqah tahfiz Quran. Dia baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Saya tak ingat surah mana. Tiba-tiba sampai satu ayat, tuan-tuan, dia menangis. Dia tak boleh nak sambung ayat tu. Saya tak ingat ayat tu. Tak boleh nak sambung. Dia lap air mata dia, tuan-tuan. Tak boleh nak sambung. Sebab apa? Ayat itu tentang apa? Tentang kematian. Dia boleh rasa kefahaman itu. Masya Allah, betapa lembutnya hati dia, tuan-tuan. Orang yang tak faham Quran, dia tak akan rasa nikmat itu. Tak akan rasa nikmat itu. Kalau dia faham Quran, sebab itu kalau kita pergi berimamkan imam-imam yang sedap bacaan dia, kan? Sedap bacaan dia. Sampai satu bacaan tu dia tak boleh nak sambung. Sebab apa? Dia lupa ke? Takkan lupa, tuan-tuan. Hufaz! Tapi dia faham konten kandungan Quran tu, ayat tentang apa. Kita baca Al-Quran, tapi dalam kali kita tak faham, baca ayat sampai pada ayat-ayat tentang azab, kita senyum, kita relax, tak ada apa, tak rasa apa. Kita angkat lah, kita dah belajar tarannum kan. Oh, ni sesuai angkat kok, sesuai angkat suara. Naik, rupa-rupanya itu ayat apa? Ayat azab. Penting, tuan-tuan perempuan, untuk kita faham Al-Quran. Ya, penting, terlalu penting untuk kita memahami Al-Quran. Usahakanlah, tuan-tuan perempuan, untuk kita memiliki kitab-kitab tafsir, untuk kita pelajari, untuk kita jadikan bahan bacaan dekat rumah kita. Ya? Dan saya selalu menyarankan ataupun memberikan satu saranan. Pastikan di satu ruang dekat rumah kita, besar ke kecil ke rumah kita, itu tak ada masalah. Yang penting pastikan satu ruang dekat rumah kita adanya kitab-kitab yang bermanfaat. Library kat rumah, tuan-tuan. Apa je bidang kita? Doktor ke? Profesional ke? Ustaz ke? Tak semestinya ustaz dia kena ada buku agama. Kan? Kena beli buku agama, tuan-tuan. Untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk kita baca. Dan pada masa yang sama, walaupun bukan kita yang baca, siapa yang baca? InsyaAllah generasi kita yang seterusnya. Pastikan kat rumah kita. Supaya apa? Sedikit demi sedikit keluarlah perkara-perkara yang buruk daripada rumah kita. Paling kurang pun masuklah rumah kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kitab-kitab tafsir, buku-buku agama, buku-buku hadis. Tapi kena ada panduan, tuan-tuan perempuan, nak beli buku jangan beli buku sembarangan. Ustaz kenalkan je buku hadis, hadis Sahih Bukhari. Oh, Ustaz kenalkan, nak beli lah. Beli letak kat almari. Bahabu je lah. Tak baca. Tuan-tuan perempuan nak beli buku kena ada panduan. Kena ikut kemampuan kita. Kita berada di tahap yang mana? Kena tanya, Ustaz saya nak mengaji ni, buku apa yang sesuai untuk saya? So buku itu dimanfaatkan. Tapi kalau tuan-tuan perempuan nak beli juga buku-buku yang besar-besar ni, boleh, tapi infakkan kepada mereka yang nak guna tapi tak mampu nak beli. Kan? Gunakan sebaik yang mungkin. Tapi jangan membazir maksudnya apa? Beli buku-buku yang berat, jadikan apa? Perhiasan. Cantik, Ustaz cantik lah almari. Kan masuk-masuk orang tamu, banyaknya kitab. Masya Allah, ulama. Pergi tengok, masih berplastik, tak buka lagi plastik. Allah, astaghfirullahaladzim. Kan?
manfaatkan. Kena ada panduan tuan-tuan dan puan. Ya? Kena ada panduan. Pelajarilah terus tuan-tuan ni. Dan bila mana saya melihat tuan-tuan dan puan, saya sangat gembira, masya-Allah. Saya pun tak tahu adakah umur saya ketika mana sampai pada umur tuan-tuan dan puan menghabiskan umur saya dengan mentaati perintah Allah. Tak pasti lagi. Semua Allah Ta'ala tetapkan kita dalam atas jalan agama ini, istiqamah terus menerus menuntut ilmu agama sehinggalah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Dah habis dah tuan-tuan? Sekejap ni. Nak sambung lagi ke? Sambung lagi? Boleh ke lagi sambung? Oh, semangat ni. Tak ada apa. Tuan-tuan, jika ada persoalan silakan. Buku. Tajuk bahasa Arab tu tak silap saya lah. Takhwifun nar. Takhwifun nar. Takhwif. Tapi ada sambungan lagi sikit kot. Yang saya ingat tu takhwifun nar je. Cuma yang terjemahan bahasa Indonesia tu kedahsyatan neraka. Ibn Rajab Al-Hambali. Rahmatullahi alaih. Buku tu sangat baik untuk dibaca. Dan jangan pula tuan-tuan takut nak beli buku kena tanyalah, kena ada panduan. Buku kena beli, tapi kena ada panduan. Kenapa kena ada panduan? Supaya buku itu dimanfaatkan. Kan sangat baik tu ada keinginan untuk beli-beli buku ni tuan-tuan, tapi kena ada panduan. Supaya apa? Macam saya kata tadilah, tuan-tuan perempuan kita tak mengaji hadis. Kan, lepas tu kita beli Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunanun Nasa'i, Kutubus Sittah hadis. Semua hadis-hadis kita beli kan. Lah kita jadikan perhiasan je lah. Kan? Rugi je lah. Dia akan jadi tak ada apa-apa. Kan? Perhiasan. Plastik pun kita nak buka kita takut. Kan? Satu lagi tu hadis tak ada penjelasan dia. Hadis yang kita nak baca tak boleh faham macam tu je. Kena melalui penjelasan para ulama. Tuan-tuan kena banyak bertanya kepada ahli-ahli ilmu untuk mengetahui buku apa yang sesuai untuk saya. Saya nak belajar tafsir, Ustaz. Tafsir apa yang sesuai untuk saya? Saya nak belajar hadis. Apa kitab yang pertama untuk saya beli, untuk saya belajar? Saya nak belajar akidah. Kitab apa yang pertama? Kena ada panduan. Tuan-tuan ada persoalan yang lain? Macam mana puan? Banyak yang fasih lah. Fasih. Dari Numan. Okey. Banyak lah. Ada panduan untuk kita. Baik. Untuk kita pilih kitab hadis. Quran, tafsir. Baik. Sebelum ni saya pernah kongsi dalam dekat Yasin Taklim juga. Tuan-tuan puan untuk belajar tafsir ni, kalau di antara kitab tafsir yang ringan sedikit, yang lebih awal biasanya diperkenalkan oleh para ulama adalah kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah. Kitab tafsir As-Sa'di. Ya. Itu di antara kitab tafsir yang ringkas. Kemudian barulah naik pergi kalau nak lebih ringan sikit, tafsir Al-Aisar. Al-Aisar karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, digelar juga Tafsirul Jazair. Ya. Kemudian naik sikit tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tapi kalau tuan-tuan mengaji dekat sini, tak apa, Ibnu Katsir pun betul belilah buku Ibnu Katsir. Cuma itu yang saya sebutkan. Kalau nak lebih ringan sikit, lebih santai sikit dia punya tafsir, lebih mudah nak faham, tafsir Sa'di. Tapi itu dalam bahasa Malaysia ada? Bahasa Malaysia tak ada. English ada. Kalau puan-puan, tuan-tuan yang lebih senang baca bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Bahasa Indonesia ada. Ya? Taqiyuddin. Itu saya tak pasti, Pak. Saya tak pasti. Tafsirus Sa'di sangat baik tuan-tuan dan puan. Itu di antara memang disarankan oleh para ulama untuk kita pelajari awal. Sebab di tafsir ringkas. Sebelum tu adalah tafsir Muyassar, tapi lebih baik untuk permulaan tu tafsir Sa'di. Kitab tafsir itu judul panjang sikit. Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Tapi ma'ruf tu tafsir As-Sa'di. Rasa ada kot? Itu sangat baik tuan-tuan dan puan untuk kita miliki. Bagus. Jilid. Itu tafsir ni puan. Al-Aisar. Itu Al-Aisar, dia ada set pengajaran-pengajaran. Kan?
As-Sa'di pun ada. Mungkin juga. Lebih senang, mudah. Sebab saya pun ada kitab-kitab tu. Cuma memang Ustaz tafsir yang terkini Ustaz, tafsir Al-Quran yang terkini macam tadi Ustaz sebut Ustaz Taimin. ya, Tadi Ustaz Ahmad ada. Nah, tapi tafsir yang baru yang kontemporari ya. yang contemporary. Ibn Uthaymin pun, tapi Ibn Uthaymin ni tafsir agak panjang. Tapi boleh juga dimiliki. Cuma dia baru keluar, saya tak pasti terjemahan untuk lengkap tu. Yang keluar terjemahan tu tafsir Juz'u Amma. Ibn Uthaymin rahimahullah. Ustaz Ahmad tu dia buat dalam bahasa Indonesia. Indonesia lah. Tak Mekah kan? Dekat mana? Kat Mekah. Siapa dia? Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin ulama Saudi. Dan beliau faqihuz zaman. Kitab tafsir dia pun sangat baik. Sangat baik. Ibn Uthaymin ni ada lagi lah orang yang Dia dah meninggal lah. Oh, meninggal. Rahimahullah. Dia meninggal. Untuk zaman kini, saya rasa tuan-tuan apa yang saya sebut itu yang disarankan oleh para ulama untuk kita pelajari. Sebab untuk kontemporari ni tuan-tuan dan puan, kesemuanya secara umum mereka hanya merujuk juga kitab-kitab yang lama-lama. Sebab kesemua kitab-kitab yang lama-lama tu asas. Mungkin ada sedikit-sedikit lah kalau tuan-tuan dan puan. Sekarang ni banyak istilah-istilah yang baru untuk tafsir ni. Tafsir mawdu'i kan? Kan? Diajar Ustaz Adli hafizahullah. Kebanyakan ulama-ulama sekarang buat macam tu lah, tafsir dalam bentuk tajuk-tajuk. Itu tuan-tuan boleh tanya Ustaz Adli. Beliau lebih berkepakaran dalam bidang tu. Macam ayat-ayat yang berkenaan dengan rububiyah Allah, tafsir itu sekarang kalau yang contemporary dia dah masukkan Ustaz. Jadi yang itu yang saya maksudkan, kadang-kadang yang kalau yang lama-lama tak ada masukkan. Betul. Jadi kalau kita dapat yang lama dan kita dapat yang baru, dia dibezakan tambah lagi. Barakallahu fiik. Kalau puan mampu untuk buat macam tu, teruskan. So biasa yang buat macam tu untuk para asatidah juga tu. Sebab dia agak berat. Cuma saya tak pasti yang sekarang. Sebab kalau tuan-tuan dan puan mahir berbahasa Arab memang banyak. Kalau mahir bahasa Arab, boleh baca kitab Arab, memang banyak untuk yang terbaru-terbaru ni. Tapi untuk ada terjemahan tu, saya tak pastilah ada tak terjemahan yang baru-baru ni. Sebab tu saya tak berani nak sebut. Kalau tuan-tuan dan puan semua boleh berbahasa Arab, memang banyak kitab-kitab tafsir yang kontemporari. Sebab tu sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan ada guru untuk mengajar tu sangat baiklah. Tapi kalau untuk sekarang ni saya sarankan untuk tuan-tuan dan puan baca yang ulama-ulama silam tu. Sebab yang baru-baru itu pun mereka tak akan lari daripada konteks tu. Diorang punya footnote tu daripada kitab-kitab tafsir yang kita sebutkan. Dia tak lari ke situ. Cuma mungkin untuk tuan-tuan dan puan rasa lebih segar kan sebab zaman kini kan. Memang kena rujuk lah. Cuma tu saya tak pasti untuk kita miliki kitab tersebut, wallahu ta'ala alam. Untuk Arab memang banyak. Tuan-tuan pergi maktabah je tanya, boleh tak nak tanya tentang kitab-kitab tafsir yang kontemporari? Keluar semua. Sebab itu tuan-tuan pada masa yang sama kena belajar juga bahasa Arab. Ya? Kena belajar juga bahasa Arab. Memanglah. Ya? Tak apa puan. Muda macam ni pun tak apa. Yang penting barakallahu fiik. Yang penting ada niat dan kesungguhan. Tak apa tuan-tuan dan puan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Allah Taala melihat kesungguhan kita. Ustaz, ada tak Ustaz boleh recommend dalam kita punya YouTube Ya. ada Ustaz-Ustaz yang tafsir Al-Quran Tafsir. dan saya follow macam Nasir Khazi. Tak tahu macam mana waktu. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa untuk persoalan tu puan kena tanya Ustaz Adli lah. Tanya Ustaz Adli lah. Sebab beliau lebih pakar berbanding saya lah. Cuma yang saya lihat tuan-tuan dan puan, Ustaz Adli pun di antara salah seorang yang sangat baik ketika mana menafsir Quran. Ustaz Kariman, Ustaz Dr. Abdullah Yasin. Tu pun memang yang sangat-sangat baik. Ustaz Safwan Badri hafizahullah. Itu di antara sangat baik. Ustaz yang Indonesia Ustaz yang tafsir-tafsir yang mana yang kalau di YouTube banyak juga daripada. Okey. Kalau Indonesia tafsir, saya pun banyak juga saya tengok video kat YouTube. Ustaz Firanda. Hafizahullah. Dia ada kerusi kat Nabawi. Ya, dia ada satu kerusi dekat Masjid Nabi. Ustaz Firanda Andirja hafizahullah. Kemudian Ustaz ni pun Abu Yahya Badrus Salam.
Ustaz Dr. Syafiq Reza Bersalama. Tapi Dr. Syafiq Reza dia bukan pengkhususan bahagian tafsir. Dia lebih kepada tazkiyatun nufus, dia lebih kepada keluarga. Tapi sangat baiklah tuan-tuan dan puan. Dan saya pun selalu sebutkan kat sini, memang di antara yang ustaz yang tuan-tuan dan puan kena follow kat YouTube tu, kalau Indonesia lah, di antara yang sangat terbaik adalah Ustaz Yazid, Abdul Qadir Jawas, Ustaz Abdul Hakim Abdad, hafizahullah, dan Dr. Syafiq Reza Bersalama. Dr. Khalid Bersalama. Bersalama. Dia nak brothers kan? Bukan adik-beradik. Itu pun sangat baik. Ustaz, macam dia orang pun ada macam TV Roja. Tuan-tuan, itu pun sangat baik. TV Roja, Radio Roja. Sangat baik untuk tuan-tuan perempuan follow. Sangat baik. Kalau TV sunnah yang direct tu Mekah dengan Madinah tu, dia ada daurah kan? Daurah. Itu kalau Syekh turun lah. Tapi dia bahasa Arab kan? Bahasa Arab tapi ada terjemah. Ada terjemahan. Banyak. Sekarang ni tuan-tuan perempuan, kita banyak pilihan. Terlalu banyak. Sampai kita pun, dan kita terlalu banyak pilihan, sebab tu kita kena tahu yang mana kita nak pilih. Dan pada masa yang sama kita nak usahakan untuk konsisten. Kan? Dan kalau boleh tuan-tuan perempuan download lah MP3. Kalau kat kereta kita boleh tengok boleh tengok video kan. Download lah dekat YouTube. Lepas tu kat kereta kita pasang benar-benar video-video ni. Kan? Daripada kita duk dengar radio, dengar muzik, dengar nyanyian. Baik kita dengar kuliah. Tak dengar, alhamdulillah. Nikmat tu. Ustaz, dari segi hadis pun sekarang ni banyak Ustaz. Betul. Dari segi kita nak dengar YouTube tentang hadis yang boleh kita terima lah. Kuliah. Kalau kat Malaysia ni ramai ilmu-ilmu hadis yang kita boleh siqah. Antaranya Dr. Fathul Bari, kan? Ustaz Nasai, Dr. Uzaimi, Dr. Fadlan, Dr. Fathul Bari. Ini ilmu-ilmu hadis lah yang Maulana Fakhrul Razi juga di antara ilmu hadis. Lain-lain puan, cuma ala kulli hal dari sudut konteks apabila mereka menyebutkan hadis dan syarah hadis, kita boleh terima lah secara umumnya. Ini di antara ilmuan yang kita boleh percayai lah bila mana mereka sebut dan syarah tu. Walaupun di sana terdapat perbezaan manhaj penulisan, manhaj pembelajaran mereka, tapi kita boleh sebutkan secara umum mereka ini di antara ilmu hadis yang kita boleh percaya ketika mana mereka menyampaikan ilmu. Dan mungkin kita tak mampu nak pergi yang lain, tuan-tuan dan puan. Kita fokus kepada ilmu-ilmu yang kita memang dah fiqah dan kita dah ada panduan daripada asatidah kita fokus. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada persoalan yang lain? Puan-puan sebelah sana ada persoalan? Baik. Semoga Allah Ta'ala berkati tuan-tuan dan puan. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah semoga kita ada jodoh untuk bertemu lagi, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati kita semua. Mohon doa apa yang saya sampaikan, saya sendiri dapat ambil iktibar, amal dan sampaikan kepada orang lain. Semoga tuan-tuan dan puan beroleh ilmu yang bermanfaat pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan dapat amalkan, dapat sampaikan kepada orang lain, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala khair khalqi nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.